Selamat sejahtera, bertemu lagi bersama Cikgu Asri. Pada kali ini kita akan membincangkan ataupun kita akan mempelajari unit 5 Pendidikan Moral tahun 6 iaitu bertajuk Berhemah Tinggi Budaya Kita. Baiklah murid-murid, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, di sini cikgu ingin terangkan apakah yang dimaksudkan dengan berhemah tinggi. Jadi yang dimaksudkan berhemah tinggi adalah mempunyai budi pekerti yang mulia, ya, di mana kita perlu sentiasa amalkan nilai berhemah tinggi. Walaupun di mana anda berada, kita mesti mengamalkan nilai tersebut. Dan kita sentiasalah beradab sopan dalam pergaulan seharian. Di sini cikgu ingin kongsikan apakah fokus utama apabila kita mengamalkan sikap berhemah tinggi. Ya, yang pertama apabila kita mengamalkan sikap berhemah tinggi ialah kita mengamalkan pertuturan dan tingkah laku yang mulia, iaitu di mana kita menutur ataupun bercakap, ya, bercakap dengan baik, bercakap dengan jelas, dan di samping itu juga kita perlu tampilkan tingkah laku yang mulia, ya, tingkah laku yang baik, yang sopan, dan seterusnya. Kita menggunakan bahasa yang sopan, ya. Apabila kita bertutur, kita perlu menggunakan bahasa yang sopan supaya mereka yang mendengar, rakan-rakan anda ataupun siapa sahaja yang mendengar apa yang anda tuturkan, mereka dapat memahaminya, ya, dapat mendengar dengan jelas, dapat memahaminya, dan juga mereka akan berasa selesa apabila anda menggunakan bahasa yang sopan. Seterusnya, menghormati pandangan orang lain. Okey, di sini apabila anda mendengar pandangan sama ada daripada rakan-rakan anda, ya, daripada individu lain yang memberikan pandangan, anda perlu menghormatinya, kerana tidak semestinya pandangan yang mereka berikan itu betul, tetapi kita perlu menghormatinya kerana ia adalah sekadar pandangan, apa yang mereka rasa ataupun apakah pendapat yang mereka ingin sampaikan. Jadi di situ kita perlu menghormati pandangan orang lain. Dan seterusnya, yang keempat, kita tidak menyinggung perasaan orang lain. Di samping kita bercakap ataupun kita menunjukkan tingkah laku, kita seboleh-bolehnya tidak mahu menyinggung perasaan orang lain, kerana kita perlu menjaga perasaan orang lain. Kerana apabila kita menjaga perasaan orang lain, jadi secara automatiknya orang lain juga akan tidak menyinggung perasaan kita, ya, di mana kita menghormati perasaan orang lain, di mana kita tidak melakukan perkara-perkara yang tidak baik seperti mengejek, ya, dan sebagainya. Dan seterusnya, menjaga maruah diri dan juga maruah orang lain, ya. Inilah kepentingan ataupun sikap berhemah tinggi, di mana kita perlu menjaga maruah diri kita, kerana kita bukan sahaja membawa nama baik kita, malahan kita juga membawa nama keluarga kita, nama sekolah, ya, dan sebagainya. Ya, kita juga di samping itu kita juga perlu menjaga maruah orang lain. Ya, kita kena jaga, ya, dengan kita menunjukkan rasa hormat, dan kita juga tidak menjatuhkan maruah orang lain, seperti contoh yang telah cikgu nyatakan tadi, sama ada mengejek, ya, ataupun melakukan perkara-perkara yang boleh menjatuhkan maruah orang lain, ya. Seterusnya, kita boleh menjalinkan hubungan yang mesra dengan orang lain. Apabila kita mengamalkan sikap berhemah tinggi, dalam masa yang sama kita dapat menjalinkan hubungan yang mesra, ya, bukan sahaja hubungan dengan orang lain tu hubungan yang biasa, malah kita dapat mewujudkan suasana yang mesra, ya, yang selesa, di mana orang lain ataupun individu lain ataupun rakan-rakan anda sendiri akan berasa selesa untuk berbual ataupun berbincang dengan anda, ya. Dan sekali, ini adalah antara fokusnya adalah kita akan rasa lebih berkeyakinan diri, ya, untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi apabila kita sering mengamalkan sikap berhemah tinggi, jadi kita akan dapat membina keyakinan diri kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi kita tidak berasa
gugup ataupun kita tidak berasa gemuruh untuk bercakap ataupun berinteraksi dengan orang lain, walaupun orang itu kita tidak kenal, ya, walaupun orang itu kita baru pertama kali berjumpa, ya. Lainlah kalau kita bersama dengan kawan-kawan, itu juga kita boleh dapat meningkatkan keyakinan diri kita, sama ada kita nak melontarkan pandangan, ya, ataupun memberi cadangan, ya, ataupun memberi komen, tetapi komen yang sopan lah, ya, yang tidak menyinggung perasaan, dan kita menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai, iaitu bahasa-bahasa yang sopan. Baiklah, di sini cikgu harap kamu semua dapat membuka buku teks muka surat 39, di mana kita akan mempelajari berhemah tinggi budaya kita, dan kita cuba ikuti kisah ataupun pengalaman Pravin, ya, di mana Pravin mengikut ibunya ke pusat transformasi bandar ataupun Urban Transformation Center, ataupun yang lebih dikenali sebagai UTC, bagi menyelesaikan beberapa urusan. Jadi semasa berada di situ, Pravin mengamalkan sikap sopan apabila mendapatkan perkhidmatan. Jadi marilah kita teliti sikap sopan yang diamalkan oleh Pravin. Mari kita lihat situasi pertama, Pravin semasa berada di pejabat pos. Sila baca dialog yang tertera. Baiklah, daripada dialog yang tertera, jelas menunjukkan bahawa pihak kaunter telah tersilap memberi stem yang diminta. Jadi Pravin menyatakan bahawa stem yang diberikan tu adalah stem yang salah. Jadi Pravin meminta memberitahu kepada pihak kaunter di mana stem yang diberikan itu adalah salah, ya, dan pihak kaunter juga telah memohon maaf dan telah memberikan stem yang diminta, dan akhir sekali Pravin mengucapkan terima kasih. Baiklah, sekarang kita lihat situasi semasa di kedai buku. Sila baca dialog seperti yang tertera, ataupun anda boleh rujuk buku teks muka surat 39. Sila baca dan fahami dialog yang diucapkan oleh Pravin dan juga penjaga kedai buku. Baiklah, di sini seperti mana yang kita dapat lihat dan seperti mana yang anda dapat baca, Pravin mengucapkan selamat pagi terlebih dahulu. Barulah dia bertanyakan buku cerita, di mana beliau boleh dapatkan buku cerita, ya. Dan pihak kedai buku juga telah menyatakan di bahagian mana yang Pravin perlu cari, dan nyatakan di bahagian mana, dan Pravin mengucapkan terima kasih. Ya, di sini adalah antara perbualan ataupun contoh pertuturan yang sopan yang telah ditunjukkan oleh Pravin. Situasi seterusnya semasa di bank, ya. Sila baca dialog yang tertera, ataupun anda boleh rujuk buku teks muka surat 40. Baiklah, semasa di bank, Pravin ingin membuka akaun simpanan. Jadi sebelum Pravin bertanyakan bagaimana nak membuka akaun simpanan, Pravin mengucapkan selamat terlebih dahulu, ya. Kemudian barulah Pravin menyatakan apakah tujuan dia ke bank, ya, iaitu hendak membuka akaun simpanan. Jadi apakah yang perlu saya lakukan? Ini adalah soalan yang sopan yang telah dituturkan oleh Pravin. Dan pihak bank juga menyatakan menjawab selamat pagi, dan pihak bank juga menyatakan, pegawai bank menyatakan langkah
di mana Pravin perlu mengisi borang terlebih dahulu, kemudian ambil nombor giliran. Dan akhir sekali Pravin mengucapkan ucapan terima kasih. Baiklah, seterusnya kita lihat situasi yang terakhir, iaitu semasa di tandas awam. Cuba anda perhatikan gambar dan dialog yang tertera, ataupun anda boleh rujuk buku teks muka surat 40. Situasi di sini di mana Pravin ingin menggunakan tandas awam dan terdapat petugas yang sedang membersihkan kawasan tandas. Jadi kita perhatikan dialog yang diucapkan, dan seperti mana yang dapat kita lihat, Pravin memohon maaf terlebih dahulu dan meminta kebenaran. Bolehkah dia menggunakan tandas? Jadi petugas tersebut menyatakan boleh dan menyatakan supaya berhati-hati kerana lantai licin. Dan akhir sekali kita dapat lihat Pravin mengucapkan dengan ucapan terima kasih. Jadi berdasarkan situasi yang telah kita lihat tadi, ada 4 situasi. Mari kita bincangkan sikap sopan yang telah ditunjukkan oleh Pravin semasa mendapatkan perkhidmatan. Apa yang kita dapat lihat di sini, pertama sekali Pravin akan memberi ataupun mengucapkan salam terlebih dahulu. Kita tidak perlu menunggu orang lain memberi salam, malah kita perlu mengucapkan salam terlebih dahulu. Dan setiap kali selepas mendapatkan perkhidmatan ataupun mendapatkan sesuatu, kita perlu mengucapkan dengan ucapan terima kasih. Jangan lupa murid-murid, kita perlu ucapkan terima kasih setiap kali kita terima sesuatu ataupun kita telah mendapatkan perkhidmatan. Yang seterusnya, bertutur dengan sopan. Sama ada kita nak minta kebenaran ataupun kita nak bertanyakan soalan, kita perlu bertutur dengan sopan supaya orang yang mendengarnya akan rasa lebih selesa, akan rasa diri dia dihormati. Dan seterusnya, menghormati orang yang lebih tua. Kita perlu amalkan sikap hormat ataupun kita perlu memberikan tingkah laku yang baik kepada orang yang lebih tua. Dan seterusnya, meminta kebenaran terlebih dahulu. Seperti mana kita dapat lihat situasi di semasa menggunakan tandas awam, kita lihat Pravin meminta kebenaran terlebih dahulu. Sebagai contoh, dalam kelas kita dapat lihat ataupun situasi dalam kelas, kiranya anda ingin keluar ke tandas contohnya, jadi anda perlu mohon ataupun meminta kebenaran terlebih dahulu. Itu menunjukkan bahawa anda telah mengamalkan sikap berhemah tinggi, iaitu dengan meminta kebenaran terlebih dahulu ataupun memberi salam terlebih dahulu, dan akhir sekali mengucapkan dengan ucapan terima kasih. Baiklah, di sini cikgu ingin nyatakan apakah kepentingan bersikap sopan apabila mendapatkan perkhidmatan. Di sini cikgu senaraikan beberapa kepentingan. Antaranya adalah dapat meningkatkan imej diri, di mana kita dapat menonjolkan imej kita yang baik, dapat dilihat oleh orang lain, dan juga dapat memberikan imej yang baik ataupun menjadi contoh yang baik kepada orang lain. Seterusnya, dihormati oleh orang lain. Apabila orang lihat kita bersikap sopan, kita berhemah tinggi, maka orang lain juga akan menghormati kita. Seterusnya, mudah menyesuaikan diri di mana sahaja. Jadi apabila anda mengamalkan sikap sopan, mana anda mudah untuk menyesuaikan diri. Walaupun tak kira lah anda berada di dalam kelas contohnya, ataupun berada di tempat awam, di pasar raya, kedai makan dan sebagainya lah. Anda mudah menyesuaikan diri. Seterusnya, dapat mewujudkan suasana selesa dalam apa juga keadaan atau situasi, di mana orang lain akan berasa selesa apabila kita tampil dengan sikap bersopan santun, dengan sikap berhemah tinggi. Jadi dalam keadaan tersebut, kita dapat mewujudkan keadaan yang selesa, dan akhir sekali kita boleh menjadi teladan yang baik. Apabila orang melihat
kita mempunyai sikap yang bersopan santun, mempunyai sikap berhemah tinggi. Jadi akan menjadi teladan yang baik. Orang lain akan cuba mengikut cara kita, ya, dengan apa yang kita tonjolkan. Orang akan cuba ikut kita. Mungkin orang akan mengambil kita sebagai idola, ya. Baiklah, di sini cikgu telah sediakan kuis untuk anda cuba. Jadi klik pada pautan yang disediakan. Jadi selamat mencuba. Baiklah, sampai di sini saja pengajaran kita pada kali ini. Jadi cikgu harap anda semua memahami apa isi pelajaran yang telah cikgu sampaikan. Dan di samping itu, cikgu harap anda semua dapat mengamalkan sikap berhemah tinggi, bersopan santun, tak kira walau di mana anda berada. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye.